وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Fadil Tuan Imam telah membacakan untuk kita pada malam ini pada rakaat yang pertama solat maghrib sebentar tadi, surah yang dinamakan Suratul Qiyamah, surah yang menjadi jiran kepada surah Al-Muddathir dan Suratul Insan. Tuan Imam telah memulakan bacaan Suratul Qiyamah bermula ayat yang ke-20 sehinggalah selesai pada rakaat pertama ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Saya nak kut pada malam ini dua ayat yang dibaca daripada Suratul Qiyamah itu. Di dalam menceritakan sifat dan perangai manusia, iaitulah pada ayat 20 dan 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Allah mendedahkan sebahagian daripada perangai kita manusia. Kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Bahkan kamu ni, kata Allah, manusia, tuhibbu, ada kalimah hub, habibi, kekasihku. Hub makna kasih, cinta. Kepada mana kamu cinta dan kasih? Kata Allah, al-ajilah. Ajil, ain, jim, lam.
Ajil makna dekat, iaitulah maksudnya dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kamu tinggalkan negeri akhirat. Kamu mencintai dunia, kata Allah, kemudian kamu tinggalkan akhirat. Kamu lupakan negeri akhirat. Yang suka atau tidak, bersedia atau tidak, kita akan memasuki fasa-fasa negeri akhirat, bermula dengan kematian, barzakh, dan seterusnya mahsyar. Semua kita tahu benda ni. Tetapi demikianlah sifat manusia. Dalam hadis Nabi sebut penyakit ni dia panggil al-wahnu, iaitulah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi warning awal dalam hadis Muslim yang sahih bahawa penyakit yang menimpa manusia akhir zaman adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia mencintai dunia. Ambil dunia, yang tu kena ambil. Lahir-lahir dunia dah ada, dah buat macam mana? Kenalah bermuamalah, bergaul dengan dunia ni. Tapi yang Allah emphasize, pertekankan, yang Nabi warning ialah hub, mencintai dunia. Sampai kepada tahap bila kamu dah terlalu cinta kepada dunia, penghabisnya kata Nabi, wa karahiyatul maut. Ada kalimah karhun wa karahiyah. Karhun tu yang datang kalimah makruh. Karhun makruh, maknanya dibenci, perkara yang Allah tak suka. Makruh dalam solat, makruh dalam puasa contoh. Maknanya dia sampai tahap membenci kematian. Sedangkan kematian itu pasti. Sedangkan kematian itu benda benar. Sedangkan menghidup dan memati itu kerja Allah. Tetapi kerana terlalu kasih, cinta kepada dunia, dia benci benar sebut bab mati. Dia mengulang sikap dan perangai Bani Israel. Antara sikap Bani Israel, mereka ada cita-cita. Apa cita-cita mereka? Lau yu'ammaru alfasanah. Kalaulah boleh, kalaulah boleh, yu'ammaru, umur, ain mim ra, Melayu kata usia, Arab kata umur. Lau yu'ammaru, kalau boleh mereka nak hidup alfasanah, 1000 tahun. Itu orang Yahudi terlalu cinta kepada dunia. Hari ni Tun 95, selamat hari jadilah Tun. 95 tahun hari ni. Tua dah tu. Kan kita 50 lebih ni pun risau. Kan? Sana helwah lah. Semoga hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baki-baki umur,
dalam ketaatan kepada Allah. Muslimin muslimat, bila cerita nak tinggalkan dunia ni, ambil dunia, jangan cinta dunia, dan pasak dalam minda fikiran kita bahawa kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka saya nak bawa suatu kisah, suatu dialog yang berlaku di antara Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala dan seorang anak murid. Satu hari anak murid dia ni, anak murid Al-Imam Syafi'i, sampai nasab Imam Syafi'i, sampai nasab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lama dah anak murid ni nak tanya, tapi malu-malu, takut satgi kena marah ke apa ke. Iaitu anak murid ni dia mula melihat kekerapan Al-Imam Syafi'i berjalan pakai tongkat. Sebelum tu tak pernah. Masuk umur dia 50 lebih, wafat 55. Satu riwayat 56. Dua riwayat tu je, 55 dan 56. Itulah umur Imam Asy-Syafi'i. Dia masuk umur dia 5 series, dia mula. Dia berjalan tu dia pakai tongkat. Anak murid dia ni berani-berani tanya, pergilah. Kenapa tuan guru bertongkat ni, jalan pakai tongkat? Yang anak murid dia tahu Al-Imam Syafi'i ni sihat, cuma ada penyakit namanya buasir. Al-Imam Syafi'i wafat kerana buasir, meninggal dunia kerana penyakit buasir yang dideritainya, parah sampai meninggal. Baik, itu adalah penyakit dia, tapi lemah tubuh tu tak ada. So anak murid tanya, kenapa bertongkat? Tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum kita tengok jawapan dia, saya nak ajak muslimin dan muslimat merenung sekejap Al-Quran dan melihat bahawa di dalam Al-Quran ada cerita tongkat. Ada, walaupun tongkat. Kalau kita nak sebut dalam Quran, hanya ada 2 rasul sahaja. Kalau boleh kita bahas, maksud saya yang 2 rasul ini ada ayat dia dalam Quran, cerita tongkat. Walaupun Rasulullah bertongkat di hujung-hujung usia Nabi, Nabi bertongkat, tapi tak ada ayat dalam Quran Rasulullah berjalan dengan tongkat, tak ada. Nabi Syuaib bertongkat, Nabi Adam bertongkat, tapi tak ada ayat tentang mereka bertongkat itu. Baik, saya nak quote 2 surah. Pertama surah Saba, kedua surah Taha. Dalam surah Saba cerita tongkat. Sekejap lagi kita patah Imam Asy-Syafi'i.
kait dengan tajuk kita. Antara Rasul yang Allah sebut ada dalil, ada ayat dia bertongkat, ialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Mana ayat dia? Surah Saba ayat 14. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Al-ayah. Saya baca pangkal lagi. Cerita apa? Cerita Nabi Sulaiman sedang mengawasi jin-jin sedang bekerja. Bila jin bekerja, Nabi Sulaiman akan pastikan tak ada jin yang tuang ponteng, kan, boh panckat pukul 3 itu teruk pada jin. Kan? Boh panckat pagi elok, pukul 3 keluar dah. Mengilat tak habis-habis. Nabi Sulaiman ni dia duduk, dia pegang tongkat dia. Tengok Allah kata, falamma qadayna alaihil maut, tak kalau kami menetapkan kematian bagi Sulaiman. Nabi Sulaiman wafat. Dia duk tengok jin kerja. Yang jin duk tengok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duk pegang tongkat tu, duk tengok. Yang jin duk perhati, seorang tak berani jin ni. Sebab mereka cukup takut dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu pergi ke laut, masuk hutan, jangan lupa baca salamun ala Sulaiman lil alam, alal alam. Baca salam atas Nabi Sulaiman apa semua. Jin-jin ni dia cukup gerun bila dengar nama Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman duk pegang tongkat tu, duk tengok jin bekerja. Jin tidak menyedari bahawa Nabi Sulaiman dah wafat. Yang jin duk perhati tengok Nabi Sulaiman steady macam tu lah. Jin perhati, rupanya Nabi Sulaiman dah lama wafat. Allah Ta'ala sebut pada ayat 14 surah Saba, Allah kata ma dallahum alaihil maut, tak adalah dalla, dalil, tanda. Ma dallahum, hum tu jin jamak, balik pada dhamir jin. Ma dallahum, tak adalah tanda bagi jin mengetahui bahawa Nabi Sulaiman tu dah wafat, illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah, kecuali anai-anai. Dabbatul ard ditafsirkan dengan anai-anai. Bila anai-anai ni ta'kulu min sa'atah, dia makan tongkat Nabi Sulaiman tu. Bila dia makan tongkat Nabi Sulaiman, jatuhlah Nabi Sulaiman. Jin tengok, jin kata silap betul, lama dah kolu. Kan? Kalau tahu awal, kita cabut awal. Tu dia kata jin. Dia punya tak tahu tu.
Bila jatuh Nabi Sulaiman, Allah hantar anak-anak takulu min sa'atah, makan dia punya tongkat tu. Jatuh Nabi Sulaiman, baru rupa lama dah mati. Jin kata silap, dia kata. Tidak awal kita belah hari, tak payah panckat, cabut terus. Tu cerita tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam. Secara spesifik Allah Ta'ala sebut dengan dalil Quran. Seorang lagi Rasul yang Allah sebut secara khusus tentang tongkatnya, tak lain tak bukan Musa alaihi salam. Kita ambil mula ayat 17 surah Taha. Selalu Ustaz Burhanuddin baca ayat-ayat, iaitulah dialog di antara Allah dengan Nabi Musa. Ingat dalam surah An-Nisa, apa kata Allah? Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallah, Allah bercakap-cakap dengan Musa taklima, cakap sungguh. Itu dalam An-Nisa. Macam mana tu? Saya duk bayanglah, ni zat yang maha zat. Dia bukan makhluk. Dia bercakap tu tak sama dengan makhluk, sebab dia zat yang maha zat. Tu Allah. Yakin Allah bercakap dengan Nabi Musa. Cara mana? Wallahu a'lam, sesuai selayak dengan zat kebesaran Allah. Baik, dia tanya Nabi Musa ayat 17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah tanya, wahai Musa, tilka biyamin, apa yang ada biyamin? Yamin tangan kanan, shimal kiri, amam depan, warak belakang, a'la atas, tahti bawah. Nak sebut apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa. Dalam hadis terlalu banyak penegasan Rasulullah tentang kanan. Nabi cukup marah makan tangan kiri, minum tangan kiri. Nabi cukup marah. Nabi kata itu syaitan. Nabi suruh makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau minum berdiri itu cerita lain. Anas bin Malik melaporkan hadis yang sahih. Saya confirm hadis ini dengan ulama-ulama Al-Azhar. Apakah hadis ini benar Tuan Syekh? Saya confirmkan. Berhubung dengan Rasulullah pergi ke rumah Anas bin Malik, lalu Rasulullah masuk dan Nabi terus ke dinding rumah Anas bin Malik dan tergantung bekas daripada kulit kambing berisi air. Orang Arab dulu. Anas bin Malik dan ibunya Ummu Sulaim melihat perbuatan Rasulullah, iaitu Rasulullah terus saja pergi dan minum sambil berdiri. Saya confirm hadis ini dengan Syekh Al-Azhar dan dia menyatakan benar hadis ini sahih. Saya tanya lagi, apakah minum berdiri itu dibolehkan tanpa ada sebarang keuzuran? Saja-saja kita nak minum berdiri, adakah dibolehkan? Jawab dia, boleh.
Tak ada keuzuran pun tak apa, kata ulama Al-Azhar itu. Namun duduk lebih diutamakan. Namun kalau saja-saja berdiri macam Nabi buat, tak ada salah pun. Tu hadis tu kita confirm. Minum berdiri no hal. Nabi pun buat. Tapi minum makan tangan kiri Nabi cukup pantang. Dalam Sahih Al-Bukhari Nabi cukup marah. Nabi kata ini perangai syaitan. Nabi tak suka. Baik. Nak sebut Nabi Musa, Allah tanya apa ada di tangan kanan. Ingat, tangan kanan, cerita kanan ni besar. Sarung baju, sunat sarung baju pakaian tangan kanan dulu. Kita min serlum janji pakai. Kan? Sunat tangan kanan. Buka baju tangan kiri. Buang baju kiri dulu, pakai kanan. Dak, buang ikut dan lepas tu gantung sangkut dekat cushion. Itulah apa aku pun buat. Kan? Bila bini tu marah, marah ke bini tu. T-shirt pagoda tu bau ketiak. Buka-buka tak cushion. Tak reti kan nak ambil hanger gantung. Amboi macam warak dia pun buat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Islam aja melangkah kanan apa semua ni, Islam aja besarnya pahala kanan. Baik, ingat, minum berdiri tak ada masalah. Minum tangan kiri Nabi marah. Baik, Nabi Musa jawab, qala hiya asaya. Oh, tangan kanan saya ni tongkat, asaya, tongkat saya. Bukan Allah tahu. Tak menyembang, manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah tak tahu tu tongkat, Allah tanya. Nabi Musa jawab, ni tongkat. Dan saya gunakan tongkat ni, kata Nabi Musa, untuk beberapa benda. Pertama, atawakka'u 'alaiha. Saya berdiri di atasnya. Nabi Musa jalan pakai tongkat. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Yang kedua, saya mengepung dan menghalau kambing-kambing saya. Ingat hadis sahih Al-Bukhari, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Kata Rasulullah, tak adalah seseorang yang Allah lantik dia jadi nabi atau jadi rasul, melainkan kerja dia ra'al ghanam, pengembala kambing. Dia mesti asal dia gembala kambing. Baik Rasulullah, baik Nabi Rasul mana pun, mereka adalah pengembala kambing. Rasio yang tu panjang kalau nak hurai. Kenapa kambing? Kenapa tak mengembala rimau ke apa ke? Kan? Ayam ke, itik ke? Kenapa kambing? Tu rahsia dia banyaklah, kupas tu panjang. Yang ketiga, kata Nabi Musa, waliya fiha ma'aribu ukhra. Adalah kegunaan yang lain. Saya ketuk daun-daun pokok kering, saya ketuk gugur daun-daun yang dah mati tu, kata Nabi Musa. Dia jawab sincere, lurus dengan Allah. Lalu Allah berkata, fa'alqiha ya Musa. Campak tongkat tu, itu yang jadi hayyatun tas'a, menjadi ular yang besar. Dan tongkat itulah yang dipukul ke Laut Merah menjadi 12 lorong lautan terbelah. Yang tu boleh baca
dalam Al-A'raf. Al-A'raf panjang sikit, Asy-Syu'ara pun panjang, cerita laut terbelah. Toha tak banyak, Toha ada 1-2 ayat. Baik, tu cerita tongkat. Balik pada Imam Asy-Syafi'i. Anak murid dia tanya, kenapa ni tuan berjalan pakai tongkat? Sahabat ramai bertongkat. Terutama apabila di awal-awal solat tarawih, kan, dengar Rasulullah 3 malam pertama tu berjemaah dengan Nabi. Masuk malam keempat, satu riwayat malam kelima, tak kisahlah, 2 riwayat. Masuk malam keempat atau kelima, Nabi tak datang dah. Nabi semayang seorang-seorang. Waktu 3 malam pertama tu tarawih dengan Nabi, sahabat malam kedua tu bawa tongkat. Malam pertama tu steady, malam kedua tongkat. Sebab Rasulullah bukan macam kita tarawih PKP tu. Kan? Kita tarawih PKP li'ila fi Quraisy. Sampai bini panggil kita laki ku Quraisy. Anak-anak panggil ayah Quraisy. Duk ulang surah tu. Tak kisahlah. Kan? Kita Nabi bukan macam kita. Nabi baca panjang. Satu riwayat sebut 6 juzuk. Sampai Al-Ma'idah, sampai Al-An'am. Satu malam. Tuan-tuan bayang, sahabat tak bawa tongkat. Malam kedua sahabat bawa tongkat. Kira letak tongkat tu berdiri atas tu. Tak larat lah. Lutut ni habis gosok minyak gamat Langkawi. Habis lah. Nabi steady. Bayang punya lama. Sampai Ibnu Mas'ud cerita. Ibnu Mas'ud kan maula Rasulullah. Bahagian ambil air. Bahagian air dan kasut. Maula Nabi ni beratus. Saya ada kitab. Kitab yang menceritakan tentang nama-nama pembantu Nabi. Kita duk kenal Anas bin Malik ya. Seorang tu ya, beratus. Pembantu Nabi ni beratus. Yang sediakan kuda Nabi, yang bagi makan rumput kuda Nabi, yang sediakan pelana kuda Nabi, yang sediakan jubah Nabi, yang sediakan belanja Nabi, expenses Nabi. Aisyah berapa duit? Apa nama ni, isteri lain Zainab berapa duit? Berapa belanja isteri Nabi? Ada seorang sahabat tugasnya menjaga expenses Nabi. Sahabat itu pakar dalam keuangan. Siapa dia? Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Tentu tuan-tuan terkejut. Duk ingat Bilal ni kira azannya. Rupanya Bilal selevel dengan Tengku Zafrul, Menteri Keuangan. Bilal susun expenses Nabi. Allahu Akbar. Bilal ibn Rabah rupanya yang menyusun belanja Nabi untuk isteri-isteri dan belanja ke diri Nabi. Bilal lah yang menyusun. Subhanallah. Nantilah ada rezeki, nanti kita sembanglah pembantu-pembantu Nabi. Ibnu Mas'ud dia bantu bab 2. Ambil air, Nabi nak qada hajat, Nabi nak berwuduk. Ini kerja Ibnu Mas'ud. Tugas dia yang kedua, simpan kasut Nabi, capal Nabi tu. Nabi buka ya, Ibnu Mas'ud akan ambil, letak satu tempat istimewa. Balik sagi berlari, Ibnu Mas'ud ambil buka sarung ke kaki Nabi. Nabi bukan minta dihormati sedemikian. Nabi tak suka
tetapi itulah sahabat melayan Rasulullah. Sampai Nabi kata, aku ni anak Abdul Muttalib. Aku ni duduk di tanah, makan atas tanah. Ada satu hadis Nabi nak sebut, dia tak suka dihormati, tak pasal sahabat, tak peduli semua itu. Mereka menghormati Rasulullah dalam keadaan kadang-kadang Nabi semacam jadi rimah. Jadi tak suka benda tu. Sampai kalau Rasulullah datang, sahabat bangun, ada riwayat Nabi suruh duduk, Nabi tak mau. Nabi tak suka. Itu Nabi. Tetapi ada riwayat sahih, Nabi tengah duduk, tiba-tiba Fatimah datang. Nabi berdiri sambut Fatimah. Kenapa dua riwayat berbeza? Kenapa yang ni Nabi buat? Kenapa ke diri dia tak nak? Sebab itulah Rasulullah. Sahabat nak bangun, kata saya duduk, dia tak nak. Tapi Fatimah datang, Nabi bangun menyambut anak dia. Punya dia hormat, dia sayang pada Fatimah. Baik. Bagaimana Ibnu Mas'ud, tugas dia begitu. Dia sebut, aku ni pernah semayang belakang Nabi, punyalah lama, sampai aku kira mu cabut ahad tu lah. Kira kalau Nabi bagi salam, tengok aku tak ada, aku lari awal. Sampai tahap tu mau tak bertongkat sahabat. Nabi steady, rakaat pertama Al-Baqarah. Sahabat kata habis dah rukuk dah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Sambung mula, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitab. Sambung Ali Imran. Kalau kita garu pungkuk lari awal. Kalau tu imam kita jemput pun, hak masjid kita ni pun, tu pun mai 8 awal lagi clear. Kan? Punya kita rasa terlalu lama baca. Nabi baca sampai last, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ayat terakhir Ali Imran, ayat 200. Nak rokok dah, sambung pula. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sambung An-Nisa. Allah. Mau tak bawa tongkat tuan-tuan? Kalau saya ingat kalau kita baring terus apa? Kita bukan tongkat dah. Saya ingat kita baring ah. Semayang baring jawab dia. Kan? Tak sakit pun baring ah. Rasulullah baca, kami baring tak larat lah. Punya dahsyatnya para sahabat pegang diri atas tongkat. Baik. Anak murid tanya, wahai tuan guru Al-Imam Syafi'i, kenapa pakai tongkat? Tuan sihat, jalan pakai tongkat. Dia jawab apa? Dia jawab simple. Dengan aku jalan pakai tongkat ni, akan mengingatkan aku bahawa pada suatu hari nanti aku akan meninggalkan dunia ini. Allahu Akbar. Sebab bila kata pakai tongkat ni, normally lah benda biasa. Orang tongkat ni mesti lemah. Kan, orang accident bor besi dekat dia punya tulang kering, dia mesti pakai tongkat, minta bantuan dengan tongkat. Lemah. Orang dah tua, tak larat, jalan pakai tongkat, lemah.
Imam Asy-Syafi'i nak ajar aku ni lemah. Aku tak ada apa kekuatan melainkan daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah tak izinkan aku berjalan dengan dua kaki, aku tak akan berjalan, tuan-tuan. Jangan ingat kita berjalan dengan dua kaki itu satu kebetulan. Jangan ingat macam tu. Jangan ingat pagi besok kita boleh bangun dengan sihat, datang ke masjid solat subuh berjamaah. Jangan ingat itu satu kebetulan, melainkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kita berjalan dua kaki ketika mana ada orang sudah tidak mempunyai kaki. Ketika mana ada orang ada dua kaki tapi lumpuh. Daripada pinggang sampai bawah lumpuh kaki ada. Tapi malfunction, tidak berfungsi lagi. Syukur atas nikmat. Kita lemah. Sentiasa ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sentiasa zikir yang itu. Kita tak mempunyai apa. Allah nak bagi penyakit, dia bagi. Allah nak bagi sihat, dia bagi sihat. Siapa kita nak halang kalau Allah bagi kita sakit? Melainkan kita berubat, berusaha, bertawakal, berdoa. Allah bagi sembuh, alhamdulillah. Allah tak bagi sembuh, tu hak dia. Namun kita mengharapkan kesembuhan, syifa daripada Allah. Maka bila bertongkat tu lambang lemah. Imam Syafi'i kata aku ni lemah, tak ada apa. Bila aku bertongkat, mengingatkan aku satu hari aku akan meninggalkan dunia ini. Dan umur dia 55 atau 56, dia pergi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, kesimpulan pada malam ini, dua ayat yang dibaca, ayat 20 dan 21 suratul Qiyamah, memberi pengajaran yang besar. Antaranya yang pertama, ambillah dunia, jangan mencintai dunia. Hub yang tu tak mau, sampai kita tersasar, lalai, alpa kerana dunia punya pasal. Terlalu banyak contoh-contoh tauladan yang gilakan dunia akhirnya mati dalam kekufuran. Cukuplah dengan Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Suratul Qasas ayat 70 lebih. Cukuplah Qarun menjadi contoh bagaimana Allah hancurkan dia. Maka ambil dunia, jangan buang. Ambil dunia, kalau tak dia tak datang doa tu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ayat 201 Al-Baqarah. Mana nak campak ayat tu? Allah ajar kita berdoa, minta dunia elok, dunia kita baik, akhirat kita baik, hujungnya selamat dari neraka. Maknanya dalil ambil dunia. Kalau ada pangkat, ambillah pangkat secara elok. Ambillah, tak ada salah. Ambil dunia ni, tetapi jangan mencintainya, kerana itu amaran daripada Allah, menyebabkan watadharunal akhirah, kita menjadi golongan yang meninggalkan akhirat. Akhirnya kita punah binasa pada hari
yauma la yanfa'u malun wala banun, tiada bermanfaat harta benda dan anak pinak, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah jumpa saya satu slot lagi 24 hari bulan. 2 minggu lagi insya-Allah kita jumpa kuliah maghrib seperti mana biasa. Semoga Allah menjadikan dunia ini tempat kita bercucuk tanam dengan amal-amal yang baik, mengambil nikmat dunia, tetapi kita salurkan nikmat dunia itu ke arah kebaikan di negeri akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma